Hai, saya Abang Syuk. Welcome to my channel dan hari ini saya akan buat sedikit review berkaitan dengan Rode VideoMic NTG. Sekiranya anda masih baru di channel ini, welcome to my channel. Saya Abang Syuk. Pastikan anda menekan butang like dan juga subscribe kerana saya akan datang dengan banyak lagi video berkaitan dengan videografi, fotografi dan content creator untuk anda semua. Audio yang anda dengar sekarang ini datangnya daripada ini adalah Rode Wireless Go dan lepas ni saya akan tukar untuk kita dengar direct daripada this one. Ini adalah Rode VideoMic NTG dan saya dah gunakan dia lebih kurang berapa bulan, I think dalam 3 bulan macam tu. Dan saya nak bagi my honest review berkaitan dengan this one, apa yang menarik, apa yang tak menarik berkenaan dengan ni, dan should you buy or should not you buy, saya akan cerita dalam video ni. So stay tune. Sebelum saya teruskan, jom kita tukar sound kepada this one. Saya attach, dia terus automatic on dan tukar kepada this one. Sekarang ni saya pakai Rode Wireless Go dan pakai this one. Saya boleh adjust. Saya kena adjust sikit. Mungkin saya kena rendahkan sikit sound saya. Saya kurangkan kepada, I think this one okay. Saya tengok meter dekat situ je. Saya tak check pun berapa. Saya letak pada 6. So hopefully audio meter dia okay lah. Saya letak 7 lah, 7, selamat. Hello, testing, audio test 1, 2, 3. Okay, jom. Sebelum saya cerita apa kelebihan dan kekurangan dia, kita buat sedikit overview lah. So, what in the box? So, apa yang anda dapat dalam box adalah of course this whole set yang anda tunjuk, kecuali tripod. Tripod ni bukan. Anda akan dapat one whole set this one. Dan juga anda akan dapat USB to USB Type-C, so iaitu untuk charging dan juga untuk connect ke PC. Dan itu saja yang anda dapat dalam box. Sekarang saya nak cerita pada anda apa kelebihan dia. Pertama sekali, of course, quality sound. So sound dia sangat cantik dan quality dia sama seperti broadcast. Apa yang best dia, dia ni dah hampir sama level dengan Rode shotgun yang high end seperti NTG 1, 2, 3, 4, 5. Dah hampir-hampir sama level dengan tu. Sebab tu nama dia VideoMic NTG. Cuma beza dia, dia adalah on camera shotgun. Itu antara perbezaan dia dengan NTG yang lain. Yang kedua, dia menggunakan smart cable. Di mana smart cable dia ni kalau kita connect pada kamera, apabila kamera on, this one pun on. Apabila kamera off, this one pun off. So, itu akan membantu menjimatkan bateri power dia. Yang ketiga adalah shock mount yang lebih baik. This one, kalau anda perasan, ini adalah shock mount dia. Shock mount dia berwarna merah compare dengan brand lain seperti DT D3 Pro yang berwarna hitam. Hitam atau kuning? Kuning tak silap saya. Shock mount dia lebih elok berbanding dengan shotgun-shotgun yang lain. Dia agak tebal. Dan shock mount dia hampir sama dengan DT D3 Pro. Tapi yang ni lebih tebal berbanding dengan DT D3 Pro. Yang keempat adalah stepless gain. Dia belakang ni dia ada stepless gain. So stepless gain ni adalah di mana anda boleh adjust sound direct daripada shotgun ni. So compare kalau anda letak di atas kamera. Let's say anda letak shotgun ni di atas kamera. Anda tak perlu pergi dalam menu kamera tu untuk adjust dia punya gain. Tapi anda boleh direct daripada shotgun dia, anda pusing-pusing untuk dapatkan gain yang anda perlukan. Itu antara kelebihan kalau gain control ada pada microphone. Yang kelima, di shotgun ada high pass filter. Di mana high pass filter dia ada dalam 75 to 150. So dia ada dua option, 75 ataupun 150 untuk high pass filter dia. Yang keenam, ini ada safety channel di mana dia akan splitkan audio dia. Satu adalah pada normal, satu lagi adalah pada negative 20 tak silap saya. So yang satu tu adalah sebagai backup sebenarnya. Contoh yang normal tu dia picking
ataupun sound dia pecah sebab terlalu tinggi. Yang kedua tu adalah backup anda sebenarnya. So yang negative 20 tu penyelamat sekiranya audio anda picking. Yang ketujuh, mikrofon ni kita boleh update firmware. Dia ada USB to USB-C, so kita boleh connect kepada komputer untuk kita update software sekira dia ada update untuk mikrofon ni. Yang ke-8, this one boleh digunakan untuk PC, untuk phone dan juga untuk kamera. Kalau kita gunakan untuk PC, kita akan connect menggunakan USB-C to USB, dan kalau untuk kamera, of course kita akan gunakan 3.5. Yang ke-9, dia ada picking warning. So dekat sini dia ada picking warning. Sekiranya sound to picking, dia akan berwarna merah. Jadi kalau kita letak this one atas kamera kita, kita mount atas kamera dan kita holding kamera kita sekali, kalau kita nampak warna merah tu menyala, maksud dia sound tu terlalu kuat, dia picking. Jadi dia ada warning sekiranya sound anda terlalu kuat dan pecah. Yang ke-10, yang ni ada built-in battery, dan bateri dia tahan hingga 30 jam. Ini antara satu kelebihan dia, dan saya rasa yang ni pun dah cukup lama. Dan kalau anda compare dengan Deity D3 Pro, of course Deity D3 Pro dia win sebab dia kata 50 jam, tapi belum pernah lagi saya guna. This one pun tak pernah lagi saya gunakan direct sampai 30 jam lah. Dan sekiranya bateri anda habis, anda boleh cucuk USB, sambung kepada power bank, anda boleh gunakan terus. Jadi dia boleh gunakan direct current, sambung ke USB ke, sambung ke current ke, anda boleh gunakan dia unlimited. Yang ke-11, this microphone mempunyai off-axis rejection yang baik compare dengan shotgun yang lain. So jom kita testing. Ini adalah suara daripada arah hadapan. Ini adalah suara daripada arah tepi. Ini adalah suara daripada arah belakang. Ini adalah suara daripada arah sebelah kanan. Dan kita balik daripada arah depan. Dan yang terakhir, yang ke-12, yang ni antara benda yang paling best bagi saya. This one, waranti dia. Dan saya dapat waranti untuk this one selama 10 tahun. Yes, 10 tahun. Rode bagi waranti untuk this one 10 tahun. Saya punya Rode Wireless Go dan juga Rode Lavalier Go, yang tu hanya 2 tahun, tapi this one 10 tahun. Sepanjang saya gunakan this shotgun, saya hanya jumpa sedikit kelemahan dia dan saya pecahkan kepada 3 lah. Yang pertama, of course, harga dia. Harga dia yang memang agak mahal. Saya beli RM1,030 daripada Great Wall Kuching, dan harga ni agak tinggi. Kalau dekat Shopee pun dalam 980 lebih kurang. Harga dia memang mahal, agak mahal. Bukan agak mahal, memang sangat mahal sebenarnya. Yang kedua, kelemahan dia tak ada casing. Dia just datang macam ni je. Tapi it's not an issue bagi saya sebab saya memang ada satu bag lebih untuk saya simpan saya punya mikrofon. Compare dengan the same model, I mean yang hampir-hampir sama dengan this one, iaitu Deity D3 Pro, dia datang sekali dengan bag. Dan yang ketiga, dia tak ada 1/4 screw mount. Jadi kita tak boleh nak attach dia direct kepada tripod ataupun kepada stand, kecuali stand anda ada 3/8 mount, baru anda boleh attach this one. Tapi itu not a big issue sebab anda boleh beli adapter ataupun anda boleh gunakan hot shoe. So sekarang ni saya tak guna screw, saya gunakan hot shoe untuk attach saya punya mikrofon kepada tripod kecil ni. Dan sebagai konklusi, siapakah yang patut ada this mikrofon? Sekiranya anda seorang videographer yang memerlukan hasil yang profesional, ini adalah untuk anda. Kerana satu, audio dia yang sangat cantik. Yang kedua, anda boleh adjust gain control dia. So benda ni yang sangat penting untuk seorang videographer. Let's say anda ada shooting di mana situasi berbeza. Mungkin dekat sebelah ni bunyi bising, mungkin dekat sebelah ni bunyi dia kurang bising. Dan apabila anda menghala ke sini, anda boleh turn down, dan anda menghala ke sini, anda boleh turn up. Kalau dia tak ada
gain control dekat luar, anda kena buka menu, dalam menu, lepas tu anda kena adjust daripada dalam menu. So tak semua kamera ada option yang tu, sebab ada kamera yang anda kena off recording baru anda boleh adjust. Itu antara kelebihan kalau anda menggunakan this one. Dan sekiranya anda seorang vlogger ataupun anda seorang YouTuber nak gunakan ni untuk vlogging di luar, yes, dia sangat bagus, tapi bergantung kepada kamera yang anda gunakan. Sekiranya anda menggunakan kamera yang macam A6400 Sony punya kamera, Canon punya kamera EOS R, this one is nice. Tapi kalau anda menggunakan kamera yang saiz dia lebih kecil seperti GoPro ataupun seperti Osmo Pocket, this one a bit bulky sebenarnya, agak besar. Saya gunakan Osmo Pocket dengan ni memang sangat besar, tapi kualiti sound dia memang cantik lah. Jadi itu sahaja yang saya dapat bagi anda pandangan saya berkenaan dengan this microphone. So far saya sangat berpuas hati dengan kualiti sound daripada this shotgun, dan saya akan teruskan gunakan this shotgun. Tapi untuk vlogging saya ada perasaan nak cari yang lain. Tapi yang lain tu kita tunggu nanti macam mana. So far this one memang saya puas hati. Saya tak menyesal pun beli, dan saya recommend kepada anda di luar sana, siapa yang rasa mampu untuk beli, anda boleh go this one. Kalau anda pentingkan kualiti, anda boleh go this one. Dan sesuai juga kalau anda seorang yang buat ASMR, saya boleh recommend anda menggunakan this one. That's all. Secara ringkasnya saya ceritakan pada anda apa yang menarik berkenaan dengan this Videomic NTG. Jangan lupa untuk menekan butang like dan subscribe. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya di bawah. Saya Abang Syuk. Goodbye.